syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sekejap saja masa berlalu. Hari ini dah 1 Disember 2023 bersamaan dengan malam ini malam 18 Jumadal awal kan. Kita Melayu panggil Jamadil Awal. Kita meneruskan pengajian ataupun perbincangan kita dalam kitab Fiqhul Hadis. Memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah, dhaif itu bid'ah, yang disusun oleh Dr. Omar bin Muhammad Noor, anak kelahiran Bekasi, Jakarta, Indonesia, yang mendapat pendidikan di Indonesia dan PhD di Universiti Melaya dalam bidang hadis dan kini sebagai pensyarah kanan di Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, okey, kita masuk sebelum kita mulakan yang ni, saya nak respon sikit lah. Ada yang soalan, siapa yang bertanya hari tu cerita tentang kunut, oleh kerana perbincangan kita yang lepas berkenaan dengan kunut yang diambil daripada kitab oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini adalah, nampak ke pada skrin ni? Nampak ke pada skrin? Nampak Ustaz, nampak. Nampak. Yang ini bila berkenaan dengan kunut subuh kan, kalau dalam tu setakat mungkin ialah kecetakan ilmu saya ni, saya cari-cari itu tak jumpa kan. Jadi bila dalam perbincangan ilmu ni, bila cari tak jumpa, tidak semestinya tidak ada. Baik, dan apabila saya belik merujuk kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani, ini yang tertera pada skrin sekarang ini ialah Mukhtasar Al-Muzani, iaitu ringkasan kitab oleh antara anak murid kanan Imam Syafi'i rahimahullah, iaitu Al-Muzani. Jadi dalam inilah yang mana nak cari, dimuatkan berkenaan dengan doa kunut kunut subuh itu. Beliau memasukkan kunut nazilah. Tuan-tuan perhatikan, tengok ya di sini. Atas ni ada kesal saya ni. Qala iza rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati tsaniyah min as-subhi, bila mengangkat kepala daripada rakaat kedua solat subuh, wa faghara min qawli, dan selesai membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, qala wa huwa qa'imun, dan masa itu masa qiyam, masa berdiri, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma ataita wa qini syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alaika wa innahu la yadhillu man walait. Yang dimuatkan oleh Imam Al-Muzani dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, yang menjadi panduan. Maknanya kalau dari sudut awal lagi itu yang menjadi sandaran kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bahawa kunut subuh itu ada, dan inilah bacaan. Sedangkan bila kita tally, kita cari di manakah punca kedudukan hadis ini dalam kitab hadis, dan kita akan dapati bahawa dia ada dalam kitab antaranya seperti Sunan Abi Dawud, tetapi dia punya konteksnya adalah sebagaimana kita dah bincang pada siri yang lalu, iaitu Al-Hasan bin Ali iaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebutkan alamani Rasulullah, yang baginda atuk dia ni, Rasulullah ni mengajar kepada dia akan doa kunut witir. Inilah dia. Kan?
Jadi kalau dari sudut exactly skrip kunut subuh menggunakan hadis ini ataupun menggunakan skrip ini, doa ini dan hadis ini sebagai sandaran kepada kunut yang kita dah bincangkan pada siri yang lalulah. Okey, ini sekadar ringkasan lah, mana bila cari ada. Cuma dari sudut tally tak tally, dia bagaimana kita dah bincangkan perbincangan di sini, kan? Jadi yang ni ada bawah ni tuan-tuan tak? Kemudian daripada Abu Ja'far Ad-Dari Ani Rabi' bin Anas daripada Anas bin Malik qala mazal an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqa ad-dunya wahtajja fil kunut fi as-subhi. Dan hadis ini juga menjadi perbezaan pandangan dalam kalangan ulama yang kita bincang pada yang kuliah yang lalu dah. Ibn Hibban kata hadis ini sahih, kan? Itulah dia. Baik, stop sharing. Kita masuk kita mana ni? Baik. Okey. Yang ni dia tak boleh nak buat apa slideshow. Tak apalah, yang ni lah, ini sekadar yang boleh. Baik, tajuk pada malam ini ialah jamak tanpa sebab. Isu jamak tanpa sebab. Baik, biasalah seperti biasa kaedah yang digunakan oleh penulis iaitu berdasarkan kepada Q&A, kan? Ada soalan dan penulis memberikan jawapan. Baik, soalannya adalah adakah hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW menjamak solat tanpa uzur di Madinah sanadnya sahih? Kalau sahih, kan? Jadi ada ke tidak? Dia kata adalah adakah hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW menjamakkan solat tanpa uzur? Sebab kita tahu bahawa keharusan untuk menghimpunkan solat dan satu lagi ialah memendekkan solat, Arab panggil jamak dan qasar, ini ada sebab-sebab yang tertentu, kan? Baik, jadi okey, sanadnya hadis yang tadi ni sahih ke tidak? Kalau sahih, apa maksud sebenar? Baik, kita pergi kepada, okey, ini jawapan dia. Hadis yang dimasukkan ialah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ini yang mungkin tuan-tuan boleh tengok. Okey, haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik. Malik ini ialah Malik bin Anas, kan? Imam Malik rahimahullah. Ani Abi Az-Zubair an Sa'id bin qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a. Jangan baca asya tu makan malam dah. Wal isya'a jami'an fi ghairi jaufin wala safarin. Baik, kata Ibn Abbas, ini dia punya sanad dia, ada sanad daripada Yahya bin Yahya, qara'tu ala Malik. Maknanya dia baca, setelah dia tulis dia baca. Kalau kita ni kita panggil present lah. Ini kan dia membaca salinan dia ni kepada ataupun di hadapan Imam Malik. Ini antara kaedah ataupun panggil usul at-tahmu wal adab. Membaca kepada yakni di hadapan Imam Malik radhiyallahu rahimahullah, daripada Abi Az-Zubair, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibn Abbas. Maknanya yang ambil ni adalah Ibn Abbas. Okay, kata Ibn Abbas, Nabi solat zuhur dan asar, wal maghriba wal isya, dan maghrib dan isya jami'an. Jami'an ini maksudnya jamak lah, kan? Kalau kita terjemah secara literal ni tak kena, kan? Rasulullah solat zuhur, asar, maghrib dan
Rasulullah solat Zuhur dan Asar jami'an keseluruhannya tak kena. Maknanya maksudnya merujuk kepada jamak. Dan Nabi solat Zuhur dan Asar jamak, kemudian solat Maghrib dan Isyak solat jamak fi ghairi khaufin wala safari, tanpa ataupun bukan kerana khauf, takut, wala safar, dan juga bukan kerana musafir. Sebab kita tahu kan antara sebab yang keharusannya adalah yang paling topnya adalah musafir tak? Musafir pula pun ada lagi perbincangan. Okey. Dalam berapa sebulan yang lepas ke, Johor ada keluarkan 81 kilometer. Dia dah bagi dah fix number. 81, ada yang kata 85, 86 macam-macam. Maka kalau di Johor, dia dah keluarkan satu figure number iaitu 81 kilometer. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ini haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Quraib, qala, mana dua-dua ni meriwayatkan qala haddatsana Abu Muawiyah bin juga satu jalur periwayatan yang lain haddatsana Abu Quraib wa Abu Sa'id al-Asuj wal lafzu li Abi Quraib qala haddatsana Waqi' ilahuma anil Amash, dua-dua riwayat jalur periwayatan ini daripada Al-Amash, daripada Habib bin Abi Thabit. Antara masalah puncanya ialah daripada Habib bin Abi Thabit ini daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asr. Jadi kata Ibn Abbas ni solat Zuhur dan Asar wal Maghrib wal Isya, kan, solat Maghrib dan solat Isya fil Madinah, di Madinah, fi ghairi khaufin wala matar, tanpa ada takut dan ada hujan. Kalau dalam buku ni dia hanya bawa ditulis saya sikit saja. Dalam riwayat lain fi ghairi khaufin wala matar, kan, dia hanya ambil fi ghairi khaufin wala matar. Saya buka dalam website, maka saya copy and paste, saya letak semua sanad termasuk dengan hadis, full hadis, supaya kita dapat memahami apakah dia punya hubungan, kan, antara frasa yang sebelumnya dan mungkin kalau ada frasa yang selepasnya dalam sesuatu hadis yang kita cari dan kita bincang, supaya kita dapat tahu. Kalau kita hanya ambil satu saja, mungkin kata-kata frasa satu baris umpamanya, kita tak dapat nak tengok the whole Nabi respon kepada sesuatu, kan. Ini yang biasalah. Baik, balik pada nas kita ni daripada Ibn Abbas, maknanya Nabi jamak solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ketika berada di Madinah tanpa fi ghairi khaufin wala matar, tanpa ada rasa takut dan juga bukannya hujan, kan, tanpa takut, tanpa hujan. Baik. Jadi kita dapati bermakna kalau riwayat di atas lah, di kedua-dua ni riwayat Muslim. Dan di riwayat Muslim ni tuan-tuan, saya tak pastilah tuan-tuan pernah tengok ke tak kitab Sahih Muslim ni. Pernah tengok ke tuan-tuan? Pernah kan? Okey, tak apa, saya tunjuklah kejap. Saya tunjuk kejap. Inilah dia tuan-tuan. Ini yang PDF dalam tajuknya ni. Dalam muka surat 478. Baik, dalam kitab Sahih Muslim ini, sebab yang ada PDF pada saya ni ada pelbagai rasul, yang ini dia merge sekali sampai 2932 pages. Baik. Apa kita tengok depan. Ini Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Qushairi An-Naisaburi, lahir 206, mati 261. Okey, kita pergi kepada tajuk tadi tu, iaitu yang ni, kitab Musafir. Baik. Jadi kalau dalam buku ini
Hadis ini kata penulis ini Sahih Muslim ya tuan-tuan, kitabu salatil musafirin wa qasriha. Okey, bab 1 salatul musafirin wa qasriha. Baik, saya dah sebutkan juga perbezaan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Muslim ini dia lebih menekankan kepada sanad, kan? Lebih menekankan kepada sanad, mana kalau bahasa mudah ginilah. Bahasa kita ni, okey, Imam Muslim letakkan tajuk ni, tajuk kitab dia, kemudian tajuk bab salat musafir wa qasriha. Adapun numbering ni, saya dah cerita dulu bahawa yang disusun ataupun tarqim dibuat numbering oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kan? Numbering ni. Adapun yang susun ni kalau tak silap saya lah, Imam Muslim diletakkan kitab solat musafir ni, kalau bahasa mudah kita dilonggok-longgok, maka datang Imam An-Nawawi rahimahullah yang perincikan apa nama dia punya sub-tajuk ni. Baik. Jadi okey, sebagai contoh yang pertama, kan, tajuk yang pertama bab solat musafir dan qasar. Bab solat dan qasar. Kan, solat orang musafir dan qasar, inilah dia. Maknanya lebih sanad-sanad, sebab dia punya keistimewaannya adalah berdasarkan kepada sanad. Kan? Ini cara umum lah. Cara umum sahaja. Mungkin tuan-tuan ada mengaji secara khusus berkenaan dengan apa Sahih Muslim ini. Kan? Wallahualam, kalau yang mengaji itu okeylah tak? Baik, kembali kepada perbincangan kita. Baik, hadis ini mengandungi permasalahan yang amat halus, cukup rumit lah, sehingga sukar difahami kalau kepada orang awam. Kan, orang awam ni biasalah kita baca hadis-hadis contohlah berkenaan dengan tajuk-tajuk fiqh, kan, sebab kitab hadis umpama sunan ataupun kutub sitah ini disusun berdasarkan kepada abwab fiqhiyah, tak, tajuk-tajuk fiqh. Tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, kitab At-Taharah, kan, ataupun kemudian disusun oleh kitab solat, puasa, zakat, haji, kan, bab muamalah dan sebagainya lah. Maknanya berdasarkan kepada tema-tema fiqh. Adapun yang satu lagi seperti Musnad Imam Ahmad berdasarkan kepada sanad perawi. Baik. Jadi yang paling mudah sunan lah, maknanya lebih kepada tajuk-tajuk fiqh. Kan? Kita tengok tajuk, kita tahu dah. Itu kesimpulan yang dia buat oleh ulama hadis. Disimpulkan, maka dia pun letaklah tajuk hadis ni bawah tajuk sekian. Baik, itu sebab perbincangan ini dia agak rumit. Baik. Yang pertama di sini ialah sanad. Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam kitab Salatul Musafirin wa Qasruha. Saya tunjukkan tadilah sikit. Kan? Maknanya ini ijtihad Imam Muslim setelah, ialah sebab dia imam besar tak, kan? Imam besar, jadi dia tengok, dia kumpul macam kita lah sebenarnya. Okey, masuklah bersyarah, suruh cari kumpul hadis maudu'in secara tema. Ini sebagai latihan lah. Mungkin kalau tuan-tuan tanya, kalau kita mengaji di jamiah ataupun universiti ini, hatta di universiti tempatan pun memang pelajar tidak belajar dari kulit ke kulit. Betul. Dari sudut alim, tidak. Tetapi mereka diberikan pendedahan tentang kaedah dan metodologi. Ambil sampling, okey. Contoh hadis Sahih Bukhari, tajuk apa dia? Tajuk sekian, Kitabuz Zakat umpamanya. Okey, cuba kamu susun. Cari hadis-hadis berkenaan dengan zakat, okey, longgok kemudian analyze. Jadi begitulah dia Imam Muslim, dia letakkan hadis ini hasil kefahaman dia terhadap isi kandungan hadis tadi. Kan, okey, dalam kitab solat musafirin wa qasruha, dalam kumpulan hadis yang diberi tajuk bab jamak solat dalam negeri. Jadi ini sak tajuk. Dan dia buka bab ini dengan riwayat Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Hadis ini milik ahli Hijaz.
Hijaz ni tuan-tuan, tahu kan maknanya Mekah. Tak, dan Madinah. Kan, negara Hijaz dulu-dulu mana ada macam kita kata kawasan Syam. Syam itu termasuklah juga Palestin hari ni. Kan, justru dalam sebahagian kitab sejarah disebutkan atau dituliskan bahawa Imam Al-Ghazali lahir di Syam. Biar betul kita kata buku ni ke? Kita kena ingat bahawa zaman tersebut kan Palestin itu berada di bawah pengaruh Syam. Maka dikira begitu. Kan? Ada orang-orang yang tak faham, orang kata buku ni tak betul tak. Maknanya sedangkan dia lah yang sebenarnya disalah faham. Baik, hadis ni adalah milik ahli Hijaz. Ahli Hijaz maknanya hari ni Saudi lah, Mekah Madinah. Baik, riwayat ini direkod atau didakam oleh seorang Hijaz iaitu Imam Malik bin Anas yang meninggal bila 179 Hijrah. Kata Imam Syafi'i, kalau bukan kerana Malik, maknanya Malik bin Anas dan Sufyan Ats-Tsauri, maka pupuslah ilmu, kan? Pupuslah ilmu di Hijaz. Nak cerita bahawa sumbangan mereka berdua pada pengetahuan Imam Syafi'i, kan? Ini kita satu lagi tuan-tuan, bila kita baca satu teks ini, kan? Ini kata Syafi'i. Kalau bukan kerana Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri ni pupuslah ilmu di Hijaz. Kan? Betul ke? Maknanya memperakui akan sumbangan besar dua tokoh ini di dalam menyebarkan ilmu. Maknanya maklumat yang ada pada Imam Syafi'i. Itu je. Okay. Dan itulah sebab Imam Muslim meriwayatkan hadis ini diletak pada awal bab dia. Ini contoh yang saya tunjukkan pada skrin sebelum ini. Baik, ini kerana hal ini demikian kerana Imam Muslim pula dia susun hadis-hadis dalam wahai dia ni, dia ada kaedah juga, kan? Maknanya kalau kita kata yang nombor satu ni yang paling sahih. Kalau kita kata letak persentasenya 100%, yang kedua turun 99, yang ketiga turun 98, ibarat macam tu lah, kan? Pada pandangan dan ijtihad Imam Muslim di dalam meletak ataupun memasukkan hadis-hadis yang sahih yang dalam dalam sahih dia. Baik. Dan yang paling sahih biasanya diletakkan pada permulaan. Tak masuk isu lagi ni. Ini disokong oleh Zuhair bin Muawiyah dari Kufah. Seperti Imam Malik juga, Zuhair ni ada riwayat daripada Abu Az-Zubair dengan lafaz, okey, kita tengok haddatsana Ahmad bin Yunus dan Aun bin Sulam jami'an. Semuanya makna dua orang ni haddatsana Zuhair, haddatsana Abu Az-Zubair daripada Sa'id bin Jubair daripada anak. Maknanya jalur periwayatan dia daripada Ibn Abbas, daripada Sa'id bin Jubair. Kata dia, kata Ibn Abbas, Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jami'ah. Dan Nabi solat zuhur dan asar jami'ah. Maknanya Nabi bersama-sama di sini ni, ini salah ni, kan? Bersama-sama di sini maksudnya apa dia? Tadi kita jumpa dah. Ini kadang-kadang dari sudut kelemahan ataupun sedikit kealpaan, kelekaan di dalam memahami dan menterjemahkan teks. Kan? Maksud di sini bukan bersama-sama. Maksudnya ialah jami'an, iaitu jamak. Sini. Dalam buku ni dia tulis bersama-sama. Patutnya secara jamak lah ni. Kena perbetulkan. Okay. Rasulullah solat jamak zuhur dan asar wala safari, bukan sebab takut dan juga bukan sebab musafir. Nabi duduk Madinah dah, takkan Nabi musafir lagi. Kata Abu Az-Zubair, fasa'altu Sa'idah, kan? Lalu katalah Abu Az-Zubair, antara perawi hadis ni tadi, ni yang kalau biru ni haddatsana Abu Az-Zubair ni, kan? Jadi dia pun tanyalah kepada Sa'id bin Jubair. Fasa'altu Sa'idan, aku tanya Sa'id, lima fa'ala zalik, kenapa buat macam tu?
Kan? Nah, kenapa buat lagu tu dah? Kenapa buat macam tu? Faqala. Maka kata Sa'id, Sa'altu ibn Abbas. Aku tanya Ibn Abbas, kama sa'altani sebagaimana aku tanya, faqala arada an la yakhruja ahadan min ummati. Jadi sebagaimana maka kata dia tidak mahu menyusahkan seorang pun dalam kalangan umat dia. Dari sudut reason jawapan Ibn Jubair pula ditanya oleh Abu Az-Zubair tadi kan. Sebab apa? Macam tu tak? Jadi jawapan Ibn Abbas adalah kerana dia kata Nabi tidak mahu menyusahkan umat dia. Kan? Faqala arada an la yukhrija ahadan min ummati. Maksudnya Nabi tak nak menyusahkan umat dia. Baik, riwayat ini membuktikan kesahihan riwayat Imam Malik. Kan? Dan Imam Muslim meriwayatkan daripada seorang perawi hadis di Iraq. Satu lagi, Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit daripada Sa'id bin Jubair juga. Kan? Maknanya dia punya key person dia, Ibn Abbas, naik kepada Sa'id bin Jubair. Baik. Kemudian dia berpecah kepada Habib bin Thabit dengan lafaz yang berbeza. Baik. Dengan lafaz yang berbeza. Kata dia, Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menghimpun kan solat asar wal maghribi wal isya di Madinah. Kan Nabi pernah jamak solat zuhur dan asar, maghrib dan isya ketika Nabi berada di mana, di Madinah lah, sebab Nabi duduk Madinah kan. Fi ghairi khaufin wala matar. Tanpa takut dan tanpa hujan. Dia perbezaan riwayatnya tadi tuan-tuan kan, tanpa takut, tanpa hujan, dan yang bawah ni adalah tanpa takut dan wala matar, tanpa hujan. Yang tadi wala safar. Takut ya. Jadi yang menjadi perbincangannya ialah wala safarin wala matar. Ini dia punya wording dia. Baik, jadi meskipun semua perawi dalam sanad ni dipercayai thiqah, namun perbezaan lafaz ni kan bagi ahli hadis bukan satu benda yang ringan. Sebab apa? Sebab dia membawa implikasi makna yang berbeza. Kan kita perhati tengok tak? Jadi kalau asar, maghrib dan isyak di Madinah tanpa ada rasa takut, dan juga yang pertama musafir, dan hadis kedua, riwayat kedua hujan. Jadi yang takut betul kan, bukan sebab takut. Okey, yang kedua sebab tu hadis pertama tadi kata bukan kerana musafir, dan hadis kedua kata bukan kerana hujan. Jadi bagi ulama hadis benda ni benda besar kan, perbezaan. Baik, logik mereka kan, kalau mereka pun akan tanyalah, okey, riwayat manakah yang benar? Bukan kerana takut atau musafir, atau bukan kerana takut dan hujan? Yang mana satu? Kan? Yang mana satu? Takut atau musafir ke? Yang pertama tadi, ataupun yang kedua, hadis yang tertera atas ni ialah fi ghairi khaufin wala matar. Tanpa ada rasa takut dan juga tanpa hujan. Baik, Ibn Khuzaimah, Ibn Abdul Bar dan juga Imam Al-Bayhaqi tarjih. Tarjih ni pasal ada dua riwayat. Tadi dah sebagai contoh nak cari yang mana satukah yang lebih menepati konteks, kerana dalam hadis tadi itu ada hukum dan yang boleh diamalkan. Ini kerana Imam Khuzaimah misalnya kan, Abdul Bar misalnya, dia hafal hadis-hadis ahli Hijaz daripada orang lain, dan mereka dapat menilai kesilapan riwayat Habib bin Abi Thabit. Jadi maknanya bagi tiga tokoh hadis ni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abdul Bar dan Al-Bayhaqi ni, abad ke-4 dan abad ke-5 Hijrah kan. Imam Bayhaqi mati bila? 458 tak? Baik, jadi ada kesilapan lah. Ada kesilapan dalam riwayat
Habib bin Abi Thabit. Ini bukan untuk mensahihkannya. Dia bagi reason, bagi justifikasi. Kan? Dia kata Imam Muslim ni riwayatkan hadis ni bukan untuk mensahihkannya tetapi untuk menunjukkan kesilapan yang ada di dalam sanad tadi. Sebagaimana yang Imam Muslim sebutkan sendiri dalam mukadimah kitab dia. Kan, kalau kita rujuk kepada mukadimah tu sebab saya katakan berkali-kali di mana dalam kuliah saya pun menjadi kewajipan kepada penuntut ilmu untuk membaca mukadimah buku atau kitab sebelum nak baca konten. Sebab daripada situ kita tahu kita ini dah. Kita ini kita nak bypass, okey kita pun baca, tengok kepada tema ataupun isu yang kita baca, kita pun skip pergi ke muka surat 50, muka surat 100, tajuk yang ke 10 misalnya, bab yang ke, kalau ada bab-bab kecil ada, okey bab yang akhirnya kita tak baca, memang kita sengaja tak baca mukadimah penulis tadi. Kan? Tak apatah lagi kitab-kitab arak ni, kitab-kitab turah ni memang boleh kata wajib kepada penuntut ilmu dalam kalangan asatizah misalnya baca hadam apa yang ditulis oleh mukadimah. Dan yang kedua ialah selain daripada baca mukadimah kitab, yang keduanya ialah mukadimah tahqiq. Mungkin tuan-tuan ada sini yang ada background ataupun yang belajar kitab arak dan sebagainya ni, artinya ada mukadimah tahqiq ataupun dia panggil apa ya, suntingan kan, yang ditulis oleh penyunting tadi. Misalnya Syekh Syuaib Al-Arnaud kan, ketika menyunting kita kata contohlah ya, Sahih Muslim misalnya tak, dia buatlah rumusan bagaimana keadaan, kemudian adalah dia punya ini perkara biasa. Jadi oleh sebab itu dua benda. Yang pertama wajib baca mukadimah kitab. Yang kedua ialah kalau kitab ini kitab yang lama, kitab turas, juga wajib membaca mukadimah oleh pentahqiq ataupun penyunting kepada manuskrip yang diterbitkan itu. Baru jadi. Jadi bila baca kita tahulah ada berlaku, nak kata silap tidaklah mungkin kan, perbezaan pandang dan dia bagilah solution ataupun jawapan dan sebagainya kepada isu-isu yang ada di dalam kitab yang disunting oleh si penyunting tadi. Itu sekadar contohlah, kan, sekadar perbincangan yang ringkas. Baik. Jadi balik pada cerita ini, maknanya Imam Muslim sendiri sebut. Dan dalam mukadimah kata dia, okey sekali-sekala dia ada sebutkan ilat. Maknanya yang ini penyakit lah kan, sebab punca yang ada dalam sebagai hadis yang dia masukkan dalam kitab dia. Jadi kita kena tahu, macam juga tuan-tuan duk mengajar kan, ada hadis dhaif tak? Cuma peletakan tajuk itu kan, dia tidak menjadi isu, contohlah kan. Baik. Kemudian kita pergi kepada beberapa tokoh hadis mutaakhirin. Hadis-hadis semasa ni dan juga apa yang moden lah. Bagaimana ada dalam buku ni cuba untuk mensahihkan hadis ini. Tapi kajian mereka ni lebih jauh lah. Maknanya ulama dulu ni lebih hebat lah. Jika berbanding dengan ulama yang semasa. Jadi masing-masing ada keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Baik, kita balik semula kepada cerita matan hadis. Setelah kita tahu perkara ini, setelah kita tahu perkara ni sebelum ni, maka kita kena bina hukum fiqh berdasarkan typo. Kerana dua-dua matan hadis ni sahih. Satu riwayat kan tanpa takuk dan musafir, riwayat kedua tanpa takuk dan hujat. Hak mana satu betul? Kan hadis-hadis ini adalah riwayat daripada Malik dan Zuhair tadi.
Tengok melihat kepada kandungan mata dia, maka dapatlah disimpulkan dua perkara. Pertama ialah jamak solat harus selagi ada sebab yang membolehkannya. Jamak solat harus selagi ada sebab yang membolehkannya. Ini kita duduk mengaji lah kan, sama ada sebab utamanya sakit. Sebab utamanya adalah musafir. Kan? Ataupun juga hujan. Boleh ke hujan ni? Dia ada lah syarat-syarat dia dah kan. Hujan lebat lah kan. Ni pun ada perbincangan ni. Ada perbincangan lebat tu lebat tara mana, adakah sampai basuh kasut kalau kita pakai baju hujan, kita pakai payung. Menjamak solat harus selagi ada sebab yang membolehkannya. Hanya mazhab Hanafi melarang jamak solat sama sekali selain jamak di Padang Arafah. Kerana jamak di Padang Arafah itu termasuk sebahagian daripada manasik haji. Sebab bagi mazhab Hanafi, mereka tidak ada istilah jamak. Dia tak bagi jamak kerana bagi dia apa dia? Ada disebutkan dalam ayat ini yang belakang ni. Maknanya solat telah ditentukan pada waktu-waktu yang tertentu. Dan solat adalah kewajipan yang Allah tetap dah. Sekian. Itu pandangan dalam mazhab Hanafi. Okey. Perkara kedua, motif ataupun sebab. Apa sebab Nabi SAW itu jamak? Kita maklum tak? Musafir menjamak solat yang Nabi lakukan tersebut bukan kerana musafir, bukan pula kerana kan. Maknanya sahabat tengok Nabi SAW duduk di Madinah. Duduk Madinah ni kalau kerana takut, kerana biarlah takut maknanya diserang oleh musuh lah, orang Yahudi lah kata tak okey. Ada sebab, reason untuk Nabi jamak solat, tapi bukan kerana tu. Maksud tu aman kan. Musafir taklah duduk di Madinah. Udur. Okey, baik. Imam Malik berkata, saya berpendapat bahawa sebabnya hujan. Sebabnya hujan. Imam Malik perawi hadis ni. Imam Malik perawi hadis ni, jadi dia lebih tahu isi kandungan hadis ni berbanding dengan orang lain. Oleh itu, Imam Syafi'i setuju dengan pendapat ni. Maknanya, apa sebab Nabi jamak okey hujan. Kan? Begitu juga dengan Imam Ahmad. Namun, Imam Ahmad kata mengkhaskan jadi ada perbezaan lah, mana kalau Maghrib dan Isyak okey saja, tapi Zuhur dan Asar tu tidak. Oleh ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal kan, pengasas kepada mazhab Hambalilah ataupun Hanabilah. Sebagian ulama pula berpendapat bahawa motifnya, sebabnya adalah sakit yang memberatkan. Sakit ni kita maklum tak? Kan dalam konteks dulu, dalam apatah lagi dalam konteks hari ni kan, sakit yang uzur juga macam-macam jenis sakit. Tak kira lah sama ada duduk di hospital ke, duduk di rumah ke apa ke, sakit yang tak boleh nak kena air, kan, berwuduk dan tayamum, kemudian pelbagai lah jenis sakit yang mengharuskan si pesakit tadi itu untuk jamak solat, itu menghimpunkan solat. Ini timbul isu pula, apakah boleh qasar sekali ataupun kena jamak tamam. Ini juga ada pandangan. Kan? Kalau kita nak cari pandangan memanglah. Baik, kenapa? Sabit yang terdahululah. Kata Ibnu Qudamah, ni orang Baitul Maqdis Al-Maqdisi. Kalau bukan kerana musafir, safar ni kan, takut dan juga hujan, maka jamak tu tentulah kerana sakit. Dah musafir tu tidak sebab apa, sebab ada Madinah dah. Takut tidak ada. Takut masa tu masa aman. Tidak ada serangan daripada orang Yahudi umpamanya. Dan bukan juga pada waktu hujan. Jadi apa sebab? Jadi maka jamak tersebut tentulah dibuat kerana sakit. Ini pandangan Imam Ibnu Qudamah.
Baik, jadi bagi orang yang melemahkan hadis Habib bin Abi Thabit ini, pendapat ini terbuka. Yang terbuka untuk dibincang, untuk apa yang lebih detail lah. Jadi terpulanglah kepada masing-masing kan. Baik. Kemudian walau bagaimanapun pendapat ini adalah pilihan utama mazhab Hambali. Kan mereka ada pelbagai alasan yang menyokong kesimpulan ini. Itu dalam mazhab Hambali. Kalau kita tengoklah banyak perbahasan kan, dan saya kira tidak kata nak nak diperbincangkan secara detail lah. Baik, mazhab Hambali memang yang paling luas lah dalam bab ataupun isu ini. Mereka boleh jamak kerana ada hajat tertentu yang memberatkan pelaku tu. Ini kalau kita cerita contohlah apa dia hari ni kan, buat kunduri tak, kan buat kunduri walimatul uruh lah kata tak, boleh tak nak jamak, boleh tak tuan rumah tadi tu, tuan rumah maknanya dia dan juga ahli keluarga dia yang terlibat lah kan sebagai owner kepada majlis walimatul uruh, sama ada dia buat di rumah dia ke di tempat dewan orang ramai kan, yang masih lagi tidak lebih daripada 2 marhalah ataupun 81 km contohlah kan. Jadi boleh tak? Dalam mazhab kita tak boleh. Tapi dalam mazhab Hambali kan, kalau itu start kita tukar mazhab je lah. Tak mudah. Kan? Jadi benda-benda yang sebegini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan mengambil mudah. Tak. Kalau dalam hal-hal seperti ini kena apa kita kata, kena mengaji lah. Kena mencermati perbincangan supaya kita buat itu ada asas dan sandarannya. Bukannya kita buat ikut suka kita. Walaupun ada nas, betul lah kan, tapi kita kena jadi orang yang cukup cermat di dalam melakukan sesuatu amal ibadah kan. Baik, kerana itulah dia. Baik. Kemudian ada juga beberapa riwayat yang lain lah. Ataupun hujah boleh jamak. Kalau orang yang bermukim, macam mana? Sebab kita sekarang ni kita bermukim. Kan? Dia diambil secara zahir saja mengatakan boleh jamak tanpa hajat. Semata-mata, tapi dengan syarat dia tak boleh buat secara berterusan. Tidak boleh buat secara berterusan lah. Contoh yang tadi, kalau kedua kahwin, memanglah tidak tiap-tiap minggu, tidak tiap bulan tak. Mungkin 2-3 tahun sekali, bergantung kepada jumlah anak orang tadilah. Baik, jamak solat tanpa sebab. Sebagai ulama, dia pergi lebih jauh lagi, mereka kata bahawa jamak diharuskan mesti tanpa sebab. Yang sebab clear. Kan, orang tak petikai, kita tidak petikai dah. Kan? Jadi soal sekarang, okey, jamak tanpa sebab. Allah ni lah contoh dah kata tak, Allah ni nak pergi surau lah, kata okey, jamak antara maghrib ni Isyak. Kita pun jamak takdim, contoh. Jamak takdim ataupun jamak takhir lah, contoh lah. Jadi, sebahagiannya kata harus sekalipun tanpa sebab. Sebab tadi lah sama ada sebab musafir, itu yang paling utama. Yang kedua, hujan. Ataupun khauf, takut. Yang kedua, yang ketiga, hujan. Dan yang keempat apa dia? Sakit. Dan yang kelima, tanpa sebab. Asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Dan pendapat ini dinisbahkan kepada sebahagian daripada ulama. Salahlah seperti Ibn Sirin, kemudian Rabi'ah, kemudian Ibn Munzir, Al-Qaffal Al-Kabir, dan juga ada disebutkan oleh Al-Khattabi. Kan? Dan ini ada disebutkan di dalam oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Minhaj bagi syarah hadis Muslim ini. Baik. Jadi mantuk daripada
jamakkan solat tanpa sebarang keuzuran. Nabi jamakkan solat tanpa sebarang uzur dan mafhumnya juga bahawa takutan. Maknanya ada punca lah sebab hujan, takut dan juga musafir adalah jenis-jenis keuzuran yang kita dah maklum diharuskan untuk jamak. Baik. Kemudian penulis melihat bahawa pendapat ni lemah. Kan amat lemah. Dia bercanggah lah ataupun dia tidak selari dengan banyak dalil qat'i. Dalil qat'i maknanya dalil yang datang daripada Al-Quranul Karim. Kan? Kalau hadis ni dia bersifat zanni, tak? Jadi antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayatnya panjanglah kalau tuan-tuan buka tengok kan, tapi kita ambil kopi saja yang apabila kamu selesai solat fazkurullaha qiyama, maka ingatlah Allah itu dalam keadaan qiyamah, berdiri. Mana dah selesai solat kan. Faiza qadaitum solat, bila kamu selesai dah solat dah fazkurullaha qiyama, mana dalam keadaan kita berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan juga bila kita baring. Faiza ma'nantum faqimus solah, dan juga apabila keadaan dah tenang, dah aman dah, faqimus solah, maka dirikanlah solat, barulah sampai kepada frasa ini, inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang kepada orang mukmin kitaban mawquta, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan. Ini saya kira semua maklum. Kan, waktu maghrib, okey, pukul sekian hingga sekian, terbenamnya matahari. Saya kira tuan memanglah matahari tidak terbenam, betul tak? Kerana bumi kita sekarang bumi kita bulat, tapi bila sebut istilah, kalau kita kata nampak ke ni? Tunjuk kan? Saya tak nampak sini ni. Nampak ke? Macam ni kita kata kalau kita ambil satu benda bulat lah. Sekejap benda nak cari ni. Kejap. Dari segi terbenam matahari, benda ni tuan-tuan pun maklum lah saya kira dah. Kalau kita kata buku ni sebagai kaki langit, ini matahari, kan? Jadi matahari ni bila sebut terbenam matahari bermakna bukan hanya touch kaki langit dah ada ke maghrib dah. Artinya terbenam dengan sempurna bawah ni. Kan dah lepas dah kaki langit ni barulah dikira sebagai masuknya waktu maghrib. Tuan-tuan, kita ni kita tak tengok dah, kita tak pergi dah tepi laut ke mana ke atas bukit ke, kan? Kita tengok jam je. Kalau hari hujan ataupun kalau tempat kita dengar azan ataupun kita tengok hari ni pukul berapa maghrib oh pukul 7. Contoh dah. Oh kita tahu dah jam kita betul tepat kan, maka kita bolehlah buka puasa, bolehlah solat maghrib kan. Zaman yang belum ada jam maka ketetapan dia buat begitu itu sekadar contohlah. Itu sekadar contoh. Okey, baik. Balik pada cerita kita. Jadi solat adalah kewajipan yang telah ditentukan masa. Jadi tak boleh kita nak solat mendahului masa tak? Boleh ke? Tak boleh. Kecuali apa ada yang boleh. Ini kolam ke lain sikit. Kan yang dibenarkannya adalah solat apa? Solat tarawih. Solat tarawih ni boleh tak tuan-tuan? Boleh tak kita maghrib kan? Lalu ni kita kata okay, sekarang pukul maghrib lah kita kata contoh. So kita buka puasa, kemudian lepas buka puasa kita buka puasa sekejap, lepas tu kita pun solatlah jamak kan maghrib dan isyak lah, jamak takdim. Kemudian ada masa lagi. Boleh tak kita nak buat solat tarawih? Mungkin tuan-tuan pun pernah dengar kot.
ataupun yang belum pernah, tak apalah, ini ilmu baru. Kalau bukan benda baru pun sebab kita yang tak tahu. Jadi kalau kita travel, especially balik kampung, terutamanya bulan Ramadan ni, orang Melayu panggil bulan puasa, berhenti, katakan okey berhenti dari Masjid Abu Bakar di Rauk tu, Masjid Bukit kan, dekat dengan Bukit Koman. So mayang situ, buka puasa, solat maghrib dan isyak jamak takdim, masa ada lagi. Kita pun solat. Allah cakap pada ahli keluarga, jom kita solat. Kita solat tarawih dulu. Ada orang okey balik tu rushing. Kecuk 150 tak, contoh. Ada orang balik santai je. Jadi relax, okey, dia berhenti menikmati kan. Dia tak follow jemaah lah, kalau tunggu lambat lagi 8.30 contoh tak. Jadi kita pun pukul 8 kita boleh solat solat tarawih sekalipun kan belum masuk waktu isyak, kerana syaratnya adalah kita telah mendirikan solat isyak kan, kita dah jamak takdim kan. Kalau nak buat di masjid lah ataupun di surau, ataupun juga tunggu bergerak. Pukul 8 selesai buka puasa, 7.30 buka puasa, selesai semua okey pukul 8, okey, driver tak apalah kan, mungkin dia akan buat nanti, okey, makmum, okey, passenger, maka mereka boleh solat di seat masing-masing kan. Kalau anak sulung, okey, lelaki ke, dia sebagai imam di depan kan, dia pun Allahu Akbar dan diikuti oleh makmum yang lain. Tarawih ini semasa berada dalam kenderaan on the way balik kampung dan seumpamanya. Benda ni bukan baru, cuma kita rasa benda ni pelik lah, ustaz tak pernah dengar. Yalah, pasal kita tak ambil kisah pun, lagipun mungkin kita dah susun atur jadual perjalanan kita kan, tidak ataupun dengan waktu isyak yang panjang, kita akan buat apabila sampai ke destinasi. Itu bergantung. Okey, kemudian ayat ini hukum asal kepada masalah ayat mana, ayat yang kita bacakan tadi. Dan ayat yang kita bacakan tadi, faiza qadaitumus shalah, bila kamu selesai solat, ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Bila dah faiza maknan tu, bila dah tenang, dah relax semua kan, faqimus shalah, dirikanlah solat, kerana solat itu adalah kewajipan kepada orang mukmin. Kita memauku pada waktu-waktu yang telah ditentukan ataupun ditetapkan. Dilakukan pada masa-masa yang telah ditetapkan. Tak ada zuhur daripada zawal kan, matahari sampai kepada waktu asar kan, ada tak boleh kita solat awal betul sebelum masuk waktu. Kalau solat, maka solatnya tidak sah walaupun saya solat. Baik, mazhab Hanafi dia berpegang kuat dengan ayat ini sehingga mereka larang. Semua betul solat jamak kecuali di Arafah. Kalau kecuali di Arafah. Di Arafah ni timbul perbincangan sebab dari sudut baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji kan, Nabi jamak kan. Nabi jamak. Dia adalah perbahasan, okey, hari ke-8 Yaumut Tarwiyah ni. Nabi keluar pergi ke Mina kan, kemudian dari Mina pergi ke Arafah dan Nabi jamak. Okey. Orang Mekah walhad dia bukan musafir. Sebagai sebahagian daripada manasik haji. Dan mereka terkenal dengan amalan, maknanya bagi mazhab Hanafi ni ialah yang menolak takhsis Quran, khusus Quran, kecuali ada nas daripada hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir tak banyak, ada sekitar 700 buah hadis kan. Jadi yang ada hari ini, contoh kata hadis yang kita bacakan tadi, itu masuk dalam kategori hadis ahad. Hadis ahad ini yang bersifat zon, sangkaan. Sangkaan, tapi sangkaan yang telah dibuat kajian yang begitu cermat teliti oleh para ulama hadis. Baik. Dan ulama yang membolehkan jamak mentaksiskan ataupun mengkhususkan, mengkhaskan ayat ni
ayat yang kita bacakan tadi bahawa solat itu mesti dilakukan pada masa-masa atau waktu yang tertentu, kan, dia kena ikut time dia. Dengan mengkhususkan ayat tadi itu tidak mencapai darjat mutawatir. Baik. Kemudian sebelum kita pergi kepada yang lah ini, baik, hadis yang tadi itu bahawa tidak sah kata bahawa sebab jamak selain daripada apa yang dikatakan oleh perawi itu sendiri. Sebab dari sudut Nabi ini, kalau kita balik semula kepada hadis bahawa Nabi SAW itu solat di Madinah 7 rakaat. Dan kan 7 rakaat dan 8 rakaat iaitu Zuhur dan Asar. Jadi artinya jamak tamam. Dan jamak tamam. Dia tak bukannya qasar, artinya jamak tamam. Baik. Jadi Imam Nawawi kata pandangan ini dikuatkan oleh zahir perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebut bahawa Nabi tidak mahu Nabi tidak mahu menyusahkan pula dengan sebab-sebab yang lain. Ini disebutkan oleh Imam dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, dalam riwayat Bukhari pula Ayub Al-Sakhtiyani dia kata boleh jadi benda ni atau peristiwa ni berlaku pada malam hujan dan ada kemungkinan pada malam hujan, jadi Nabi SAW menjamakkan solat tanpa mengqasarkannya. Ibn Hajar Al-Asqalani kata andaian hujan juga merupakan pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik selepas beliau meriwayatkan hadis ini di dalam Muwatta' dia. Baik, kemudian Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ada menyebutkan bahawa akan tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga ashabus sunan yang lain daripada jalur tanpa ada rasa takut dah hujan. Jadi maka ternafilah jamak yang dilakukan kerana takut, kerana musafir dan kerana hujan. Dan sebahagian ulama pula kata boleh jamak kerana sakit. Boleh jamak kerana sakit. Yang timbul isu. Timbul isu apakah sakit? Timbul isu apakah sakit? Baik. Kata Ibnu Khuzaimah, ada pun riwayat ahli Iraq bahawa Nabi SAW itu jamak, yakni jamak tamamlah di Madinah, bukan kerana takut, bukan kerana hujan, dia keliru dan salah dan juga bercanggah dengan pendapat semua ahli solat, maknanya umat Islam. Ini pendapat Ibnu Khuzaimah. Habis, kita macam mana? Kalau kita macam mana tuan-tuan? Kita nak jamak ke tidak? Habis keputusan kita macam mana? Boleh tak kita nak buat, kita nak jamak dalam mazhab kita ni? Kan tidak boleh tak? Jamakkan solat tanpa sebab pertama musafir, yang kedua ialah khauf, ada ketakutan terhadap apa jualah musibah yang menimpa, dan yang tu pun kena panggil perhalusilah. Yang ketiganya ialah hujan. Kan? Kalau dalam konteks kita hari ni banjir, boleh tak nak jamak tuan-tuan? Boleh tak nak jamak? Sebab kita bagi reason, ilah dia sudut ketakutannya kepada banjir ataupun apa jua musibah yang bersifat semasa. Kan? Kalau banjir, ada keharusan lah tak? Ada keharusan kepada mereka yang ditimpa musibah tadi. Ini sekadar contoh lah. Baik. Jadi, dalam isu ini, jadi bergantunglah kepada masing-masing. Kalau orang rasa selesa nak buat, silakan. Dan rasa nak stick, nak berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i, baik buat solat yang biasa, sebagaimana biasa, bukannya jamak tamam, bagaimana yang dibincangkan.
Wallahu a'lam. Okey, ada soalan. Kita buka kepada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Basir dari Pulau Pinang ni. Apa khabar Cik Basir? Alhamdulillah sihat Ustaz. Ada satu soalan Ustaz berkenaan dengan solat jamak ni. Kalau jamak takdim tu, kita boleh sembahyang, contohnya kalau maghrib dengan isyak, kita boleh sembahyang maghrib dengan dulu kemudian isyak. Kalau kita sembahyang jamak takhir, adakah kita nak sembahyang maghrib dulu kemudian isyak ataupun sembahyang isyak dulu kemudian maghrib? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, berkenaan dengan solat jamak dan qasar ni, ada syarat yang mengatakan tidak boleh sembahyang dengan imam yang sembahyang tamam di, contohnya kita bermusafir ke kampung orang lain, kita tidak boleh sembahyang tamam dengan dia. Betul kan Ustaz? Minta pandangan Ustaz. Terima kasih. Okey, yang pertama ni contohlah ya, kita kata solat maghrib lah kata tak, kan? Solat maghrib ni kita berhenti di satu tempat, kan? Jadi kita nak buat, okey, kita ambil solat apa zuhur, asar, jamak takdim, jamak takhir lah. Kalau jamak takdim tak ada isu. Jamak takdim memang kita akan mendahului sahibul waqti, yang ni solat zuhur dah. Clear kan? Saya clear balik tak? Ya, betul kan? Betul. Jadi untuk jamak takdim tak ada isu. Yang jadi kita nak solat sahibul waqti dulu, waktu asar dulu kah ataupun waktu zuhur? Kan? Ya. Jadi di sini ada perbincangan. Ada sebahagian kata okey, kita mendahulukan sahibul waqti. Maknanya kita solat asar dulu baru solat zuhur. Kan? Ada orang dia ambil dia ikut tertib. Maknanya zuhur dulu kemudian baru asar. Oh dulu. Kan? Ikut tertib kan? Dia ikut tertib. Jadi dia ikut tertib. Benda ni benarnya bagi saya tak ada masalah. Kalau tanya saya, saya buat sahibul waqti dulu. Saya ikut tertib. Walaupun saya jamak takhir, saya akan solat zuhur dulu. Baru asar. Kalau ikutkan amalan masyarakat kita, kebanyakannya dia akan buat solat asar dulu. Kan? Baru solat zuhur dah. Kan? Ya, betul. Ya, betul. Isu yang penting, yang pertama kamu solat. Betul tak? Dulu. Kemudian kalau ada sedikit perbezaan tadi itu, tak apalah kan. Saya lebih prefer kepada begitu juga antara jamak takdim dan jamak takhir ni mana afdal? Mana afdal? Kan duk bahas juga. Kan? Kalau kita alih sikit. Kan? Jadi ada yang kata jamak takdim lah afdal, ada yang kata jamak takhir. Bagi kita tengok keadaan. Bagi saya lah, bila kita pegang handle, pegang steering, kan, kita ada kuasa untuk nak berhenti. Maka bila masuk solat zuhur, lebih afdal untuk kita jamak takdim. Betul tak? Kerana kita tak tahu apa yang selepas tu, kita selesai dah kewajipan dulu. Kecuali lah kita naik kenderaan yang tidak dikuasai oleh kita. Kita naik bah ke, naik kereta api ke, naik train ke, naik sampai destinasi dalam waktu yang kedua, maka itu. Saya lebih prefer macam itulah. Bagi saya tak perlu kata nak kalau nak gaduh ke apa ke, kan. Jadi kita tengok. Justru bila kita dah pegang steering, maknanya lebih afdal kita selesaikan kewajipan itu terlebih dahulu. Maknanya kita ada pilihan lah Doktor. Yalah, kita ada pilihan lah. Ada pilihan itu pula bergantung kepada kefahaman kita terhadap agama. Kefahaman kita lah. Kan? Ya. Sebab ada seorang sahabat saya. Saya ni
dia kata dia bila dia travel dia sentiasa jamak takdim. Satu hari dia jamak takhir. Tiba-tiba Allah uji dia dengan kemalangan. Bila kemalangan, bila aksiden, ialah tidak menyebabkan cedera tubuh badan tapi duk kalut lah. Nak uruskan kenderaan, semua kan totally lost. Dengan betul tak? Betul. Benda yang di luar daripada jangka. Kan? Di luar daripada jangka, maka atas rasa ikhtiar-hati jaga-jaga ni sebab kita pegang steering. Sekarang kita pegang steering. Kalau yang tadi kita tak pegang steering, kita follow lah. Sekarang kita pegang steering bermakna kita boleh berhenti di mana sahaja pada bila-bila masa, maka saya lebih prefer lah kita dahulukan ataupun kita buat jamak takdim lebih afdal bandingkan dengan jamak takhir. Ada pun soalan yang Cik Basir tanya tadi tu kan, yang satu itu bagi saya lah juga terpulang. Yang penting lah buat dulu. Yang penting buat je. Kita level orang awam tak perlu nak bergaduh tak? Ya. Atau macam mana? Tak, bagi saya lah kita nak meraihkan ramai lagi orang yang tak faham tentang solat. Jamak takdim, jamak takhir ni. Dan begitu juga. Ya, betul. Kita nak ikut imam. Kan? Kita musafir ni, kita imam tu kena ikut kita. Tak, tapi benda tu tidak berlaku. Kan? Kalau di surau masjid, tidaklah. Kan? Di surau masjid ni, maknanya kalau contohlah Zuhur lah kata tak. Zuhur contohlah. Kan? Jadi, ada orang bila musafir ni, mood dia masih lagi seperti keadaan bermukim. Pukul 1. Kan? Sampai lagi dalam 12.50, 12.45, dia dah mula gelisah. Okay, dia pun cari surau tu. Dia sanggup iktikaf. Kan? Ada orang jenis tu tak? Ada orang tak apa dilanggar je, tak apa kerana kita musafir, tak apalah. Solat Zuhur. Ada orang disokong menunggu. Dia dah dapat allocate masa. Kemudian bila sampai tu dia nak solat Zuhur bersama dengan imam masjid tadi tu. Sedangkan dia musafir. Maka dalam isu ini kan dia kena separate, cuma jadi kurang seronok lah. Kecuali dia buat tamam je. Kan? Itu sebab benda-benda ada keringanan dan juga kita ada kefahaman. Kan? Kita ada kefahaman bila kita musafir, kalau kita berhenti untuk solat on time waktunya, akan tengok apa pula dia ni. Kan orang tanya orang solat tapi dia tak ikut imam. Dan hari ni bila kita tengok kes yang sebenarnya kita pula faham. Sebab ini orang musafir ni. Ini orang musafir, jangan cepat menuduh dia ni tak belagangi dengan imam tak. Kita lebih bersangka baik. Dan yang penting sekarang ni ialah kita ajak masyarakat faham dan mendirikan solat musafir ni dulu ni. Solat maknanya jamak takdim, jamak takhir ni. Sebab ramai orang atau sebahagian masyarakat memang tak kisah pun. Ada yang berlaku, okey tak apalah nanti sampai ke destinasi. Let's say gini dah. Okey, bertolak daripada KL nak terlepas semayang Zuhur, semayang Asar. Bila sampai di Kota Baru, malam, barulah dia ganti balik solat Zuhur, Asar tadi. Ada jadi manusia macam ni? Betul. Ada. Ada. Kita rasa tak ada sebab lingkungan kita orang yang jaga solat. Cuba kita duk sembang. Saya pernah ada macam-macam lah. Bila saya kuliah satu ketika, dia ambil masa sikit. Bila saya kuliah di Bangun Amara tu, tingkat berapa sebelah ke? Kan zaman sebelum PKP. Jadi pengerusi kelak kebajikan setan ni kata, Ustaz nak minta selit cerita sikit bab muslimat solat jamak. Dia ni bukan betul jamak tahu. Asal pukul 4.30. Mereka pergi sembahyang pukul 4 suku. Pasal orang perempuan, puncanya make up. Tuan-tuan boleh faham tak?
Ya, ya, ya. Faham. Dia macam jamak lah. Kan? Dia pasal apa? Dia tak nak make up 2 kali. Kan? Kalau dia mari sembahyang Zuhur, kan? Tu saya tanya Haji, kenapa tak ramai lah kata orang perempuan ada kuliah ni. Tak makan. Lepas tu pula satu lagi trend, dia kata mereka ni sebahagiannya pergi sembahyang pukul 4 suku. Contoh pukul 4 ke 4 suku ke. Kan? 4 suku lah kita kata dah. Asal 4.30. So, mereka ambil wuduk dah tacak. Jadi tunggu Ustaz. Lepas tu masuk atau asal. Atau baru mereka make up. Dia kata ada juga macam ni. Okey lah mereka solat juga. Cumanya solat kan di penghujung waktu. Kok lah kita nak bahas pula. Ustaz you jangan bising. I solat. Boleh lah. Betul lah. Solat tadi sah. Cuma dari sudut fadilahnya. Kan kerana Nabi kata sebaik-baik solat adalah solat pada waktu dia manusia ni dia akan cari kasat je. Itu lumrah. Jadi kata Tuan Haji tadi tu pengusul kata saya sebutlah. Sebab kita pun faham lah orang perempuan ni dia tak ni begitu. Wallahualam. Okey, soalan kedua. Doktor, yang tadi kalau kita datang ke tempat orang, contohnya dia sembahyang tamam bersama imam, kalau kita ikut pendapat setengah kata kita, kalau kita nak sembahyang jamak dan qasar, kita tak boleh ikut orang yang sembahyang di mukim dia tu sembahyang tamam. Memanglah. Adakah pendapat Doktor? Memang sebabnya begitu. Itu sebab kita kalau orang tunggu, kalau sebaik-baiknya biarlah mereka tu selesai solat dulu. Solat maghrib lah kata tak kan. Selesai solat dulu. Lepas tu kita ambil lah bahagian tepi. Sudut tu untuk kita solat jamak takdim maghrib dan isyak. Itu je. Ini orang boleh faham. Kan? Kalau di masjid lah. Kalau di R&R lain tak? Betul. Tak boleh lah kita sembahyang maghrib berjemaah dengan dia orang doktor, kemudian kita sembahyang isyak dengan jemaah kita pula. Yang tu adalah pandangan. Kan? Tapi sebaik-baiknya kita buat kita lah, maknanya jamak takdim ni grup kita. Kan? Kita tidak follow jemaah maghrib tadi tu. Sebab kita ada rukhsah. Sebab kita ada rukhsah tak? Sebab ini untuk di masjid. Kan? Kalau di R&R tempat lain, biasa saya pun saya akan tanya. Takutlah ada pekerja. Kan? Ada pekerja ke ataupun orang lokal. Bisa kata R&R manalah ikruh lah kata tak. Contohlah ya. Kan? Kadang-kadang kita tanya juga orang yang jarak tak cukup kan. So saya tanya. Bila saya tanya okey. Solat jamak ke? Ada kata tak. Maksudnya saya ke depan. Dan tempat-tempat yang sebegini ni tuan-tuan sekalian, kan, kita kena ke depan je. Misal kata saya on the way balik daripada Johor kan, berhenti di tak kira lah di Aikro ke di Paguh ke apa ke, kita nak solat Zuhur lah kata tak, contohlah kan, solat Zuhur, tengok okey, tanya okey nak tanya nak solat? Ya, bila ya tu kan okey komat. Maknanya kita kena bukan kata yalah kena maju ke depan tak. Ataupun saya jadi imam. Kan contohlah ataupun apa ayat yang sesuai yang menunjukkan kita bersedia untuk nak memimpin solat. Itu jangan tidak masing-masing akan sembahyang sendirilah. Kan? Kalau kita sendiri tidak benda-benda yang kecil yang sebegini ni tuan-tuan, kalau kita tidak berperanan, orang buat suku-suku. Begitu juga dengan sembahyang subuh. Biasa saya daripada Semenyih, kadang saya turun pagi, tengoklah pukul 4 ke pukul 5 ke, ada kalau lewat, saya solat subuh di Petronas Bentung tu. Kan? Tengok pada, biasalah di apa? Cumanya halangannya, apa dia? Kita nak solat balik qabliyah dulu. Kita nak solat qabliyah dulu, kita pun carilah sudut mana qabliyah dulu. Kan? Tengok kepada keadaan. Kalau dah lewat sangat, kan kadang 6.30 ke, tengok pada kedudukan kita berada di atas jalan tak kan.
Ni benda-benda yang sebegini pun benda yang subjektif ni. Dan kita jangka boleh sampai sekian tapi lewat. Kan? Jadi kita nak sembahyang subuh ke ataupun nak solat qabliyah dulu. Tengok kepada keadaan. Kalau ada apa kita kata jemaah yang tadi tu kan, tak apalah, hari ni burn aku kan solat qabliyah subuh kerana kita nak meraihkan dan kita nak memimpin ataupun kita nak join solat jemaah tadi tu. Itu saja. Kalau ini kita perlukan kepada kebijaksanaan, kalau kita rasa okey ada ruang untuk kita buat qabliyah subuh yang mana semua daripada dunia dan isinya, maka dirikanlah solat qabliyah subuh. Kalau tak ada halangan tertentu, tak apalah kita join kan solat subuh walaupun hari ni kita terkilat. Betul tak? Contohlah kan. Bagi orang yang telah melazimi solat qabliyah subuh sejak sekian, lama itu antara benda ni. So, kalau orang tak ramai, kita maklumkan okey saya nak solat qabliyah dulu. Bergantung kepada waktu yang kita sampai. Yang let's say kalau peringkat awal sampai nak pukul 6 tak apa lagi. Kalau 6.30, 6 suku, orang dah mula ramai kan. Kita pun suasana terasa tak seronok. Itu kebijaksanaan kita lah untuk kita nak memahami ataupun membaca suasana tersebut supaya kita dapat solat bersama dengan jemaah. Wallahu'alam. Benda yang kadang nampak remeh, simple tak? Ini teknikal. Kan? Saya ialah imam solat subuh tu perlahan. Nyak. Kan? Saya pernah kena. Kan? Tak apalah macam mana. Dalam hati terkena aku. Kan? Jadi dia pula setuju. Takkan kita kata kita kan nampak gaya, dia setuju. Ini solat masa saya di Aikro on the way ke Johor. Kan biasa kalau saya ni on the way ke Johor ni, saya ada program pagi, saya bertolak pukul 5. Tolak pukul 5 biasanya solat subuh di Aikro lah lebih kurang. Jadi kena satu hari member tu tak tahulah macam mana. Saya join apa yang nidah. Jadi tiba-tiba senyap. Senyap pun senyap, tak apalah. Benda tu pun bukannya isu besar tak. Ya. Sebagai apa panggil pengajaran bersama lah. Wallahu'alam. So, ada soalan lagi? Kalau tak ada kita. Doktor last lah doktor, kalau boleh. Satu lagi. Mudah-mudahan tu bicara. Boleh doktor, satu lagi last. Okay, sila. Sorry doktor. Ni kalau kita sembahyang jamak dan qasar, salah satu syarat dia lagi mengikut pandangan yang masyhur juga, 3 hari 3 malam tidak termasuk hari kita bertolak dan hari kita balik. Ada tak pandangan lain doktor yang lebih panjang pada waktu itu? Dia tanya pandangan lain, dia kata hendak berapa hari? Kan? Kita ambil pandangan yang biasa lah, artinya yang tak lebih 72 jam. Kan? Saya kira 72 jam je, tak mudah. Kita sampai, okey kita rekod pukul berapa, saya sampai Kota Baru pukul 10 malam. Bermakna, okey 24 jam. Kan, saya kena dipaca sebelum pukul 10 hari ketiga. Itu kelaziman saya lah, kami ni, keluarga pun kalau balik Kota Baru, memang kami akan, kami tidak lebih kan dalam musafir. Walaupun ada di sana pelbagai pandangan sampai kepada 18 hari dan Nabi pun kan. Jadi nak cari tu bolehlah, kena mengaji sikit. Cumanya adalah ulama bincang benda ni. Kalau contohlah begini, kita dari sudut pekerjaan, okey, tempoh selesai within 3 days, 3 hari. Tiba-tiba kerja tadi tak selesai. Tak. Bermakna kena extend sehari lagi. Bila extend sehari lagi ni, ada pandangan lah sama ada pada hari keempat itu kita nak berpegang kepada jamak tadi ataupun juga kita nak buat tamam. Kan?
Habis 3 hari, Okey, okey. 3 hari telah berlalu. Sebab dia yang berlaku isu jamak ni, ada sebahagian yang berlaku salah faham. Let's say ginilah. Kita perantau, okey, saya balik kampung, keempat, solat biasa. Tak boleh, tak betul. Ramai orang buat tak? Dia salah faham tak? Faham kan? Balik 4 hari ataupun 5 hari lah balik kampung, contohlah ya. Kan? Jadi 3 hari pertama kita jamak. Oh, pasal dia alasan kan? Dia kata tak boleh, kena dah setting dah dalam kepala kita ni. Okey, kita akan balik kampung berapa hari. Kalau lebih daripada 72 jam, tak boleh. Awak hari pertama pacak, apa panggil? Pacak tanah kan? Pijak tanah atau pijak tanah rumah mak atau kampung halaman tu, daripada situ lagi tak boleh dah kita jamak solat. Kalau kita akan duduk melebihi 72 jam. Akan tetapi bila kita dah setting dah 72, ada masyarakah tertentu kan? Kita dah buat dah tu lah kata tak kan, ada yang water. Itu lain cerita. Sebab kita tidak plan ataupun kenderaan rosak ataupun something like that lah yang menyebabkan kita terpaksa extend, itu di luar daripada jangkaan dan di luar daripada perancangan kita. So, bermakna di sini bagi saya lah kita prefer lebih kepada solat yang tamam lah. Walaupun ada di sana juga yang berpegang kepada keharusan untuk nak jamak solat lebih daripada 3 hari. Terpulanglah pada masing-masing. Kan saya Doktor. Terima kasih Doktor. Syukran. Afwan. So saya kira gitulah. Mudah-mudahan perkongsian dan perbincangan yang ringkas kita pada malam ini ada sedikit sebanyak manfaatnya. Dan yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Aku qauli hadza, astagfirullah.